Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara pengacara kita, Rahmat dan Haji Muhammad Sabri Presiden Amanah, Rahmat Saudara Sani Hamzan, Pengarah Biro Mobilisasi Amanah Nasional, Adun Taman Templer, Haji Zarudin, Malang saya di wilayah Persekutuan, Saudara Asma Alif, Ketua Muda Amanah Wilayah, rakan-rakan pimpinan, tetamu-tetamu hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, seperti Saudara Wahid Sani kata tadi, agak kekok nak ceramah semula selepas lebih setahun ya kita terhalang daripada mengadakan program-program terbuka begini. Namun sebagai rakyat yang setia dan faham akan makna peraturan dan undang-undang, faham apa yang dimaksudkan Standard Operating Procedure SOP, maka kita patuh ya. Tak boleh cross district, tak boleh cross state, kita patuh. Tak boleh berhimpun, tak boleh rapat-rapat, pakai mask, kita patuh. Kerana kita, walaupun kita berbangkang pada masa ini, ada benda yang boleh bangkang, tapi benda yang seperti saya sebutkan tadi itu adalah perkara yang telah memang diakui sebagai cara untuk kita menjaga keselamatan itu, maka kita patuh. Tetapi seperti yang disebutkan oleh penceramah, ada pihak belasannya yang menyediakan peraturan, yang meletakkan syarat-syarat, tetapi mereka yang tidak patuh ya. Kalau kita tengok dalam berita pada hari Jumaat yang lepas, Perdana Menteri Norway, seorang wanita ya, buat birthday party among family members ya. Jadi adalah apa-apa sikit, tidak mengikut penjarakan fizikal yang ditetapkan. Kerana Perdana Menteri ya, tak kira itu negara Norway. Bapak Mat Sabah berucap, itulah negara Islam, dia patuh, dia ikut undang-undang. Kita ni negara Islam tak ikut ya. Menteri Kesihatan di New Zealand pergi melawat pantai di South Island di New Zealand semasa awal COVID, tak jabatan ya. Seorang menteri juga lah di England pergi melawat keluarganya di Scotland atau di utara England, di London ya. Yang pada ketika itu tidak membenarkan kita gerak, yang mereka gerak jauh, tidak ya, paksa minta maaf, tetapi kita selamba ya. Pimpinan tak kira lah parti apa, parti Islam antaranya, langgar dia segitu ya. Makam sama-sama yang di Perak ya. Itu negara memang. Jadi kadang-kadang kita muskil ya, pendirian kerajaan dan ahli kerajaan yang sedia ya. Ini semua berpunca daripada ketidak ada keabsahan kepada pentadbiran mereka. Mereka berada di puncak kuasa ini bukan secara sah, bukan secara yang melalui proses sepatutnya dipilih oleh rakyat, tapi dia berada di situ dengan melakukan trik ya. Dia menjatuhkan kerajaan yang legitimate ini dengan kaedah pengkhianatan. Dan kalau kita pergi berperang, ada yang antara panglima perang ataupun tenteranya khianat, tuan, hancur keseluruhan tentera ya. Ini yang berlaku. Kita nak salahkan orang UMNO duduk dalam kabinet hari ini, bukan mereka yang khianat ya. Ataupun pemimpin PAS, ada 3 orang timbalan menteri, ada 5 orang, ada 3 orang menteri, 5 timbalan menteri. Mereka ini adalah umpama ya, menunggu peluang ya. Orang mengantuk, seorang badan lena semua ya. Nampak itu sambor sambor kata orang Merah, sambor hilang gitu ya. Dapat peluang, ini pengkhianat ni tuan.
Yang ada bersama dengan kita tidur sebantal dengan mamak sabu. Aku yang ya. Tiba-tiba bangkit satu pagi, hilang masa. Ya, dah berada di sebelah sana. Jadi ini suatu suasana, suatu keadaan yang sangat tidak boleh diterima. Dan ternyata tuan-tuan, cara mengambil alih pentadbiran sedemikian memang tidak dapat dipertahankan oleh mereka sendiri. Akhirnya bercempur, ya, gaduh sesama sendiri. Ya. Hanya cintakan kepada jawatan sahaja yang tak membuatkan mereka takut pecah. Ya, cintakan jawatan. Ya. Seronok dapat jawatan. Tak kerja pun tak apa. Inilah kabinet yang terbesar di Malaysia yang paling banyak tak bekerja. Yang bekerja bercakap hari seorang menteri dan seorang ketua pengarah kesihatan. Itu je. Yang lainnya passive passenger. Dah lah passenger, passive lah. Dapat peluang, pergi terus duduk luar negara. Bukan bagi passive, tak apa-apa lagi punya. Duduk di luar negara. Kalau tidak ada orang yang mendedahkan, kita pun tak tahu. Ya. Kalau kita zaman saya duduk di Badan Menteri, nak keluar negara atau nak mengambil cuti tu, tengok proses lagi di mana? Badan Menteri. Itu jabatan menteri sendiri, tapi kena mesra di Badan Menteri, tak buat macam tu. Ya, jadi kita pergi 3-4 hari ke atau pergi mengikuti convention atau conference luar negara atas kedudukan kita sebagai Badan Menteri, kena lulusan. Hari ini tuan-tuan saya tak tahu prosedur. Pertamanya untuk di Badan Menteri, di Badan Menteri, mudah je. Macam mana nak sign kan tak tahu siapa yang sign. Ya? Ada negara yang ada nanti tak ada di Badan Menteri. Itu menunjukkan tuan-tuan how insecure the Prime Minister is. Dia worry kalau dia akan point seorang di Badan Menteri. Untuk di Badan Menteri kalau dapat bahasa agaknya ya. Tapi tak ada di Badan Menteri. Jadi di Badan Menteri yang pergi keluar tu tak satu lulus Perdana Menteri kata. Ya. Jadi bila dalam keadaan mereka ini tidak mempunyai keabsahan, ya, illegitimate child itu, jangan translate lah, translate kan buruk no, ni dalam cara masih baik saya ni maksudnya. Jadi bila illegitimate, apa yang dia buat tuan-tuan, kita nak marah pun tak boleh, dah di illegitimate. So membuat perkara yang salah pun, ini legitimate. I can do what I like. Ini yang berlaku dalam kerajaan kita. Ditambah pula, dah berasa insecure, ya, maka yang setnya ditarik balik proses demokrasi di Malaysia dengan mengisytiharkan darurat. Tuan-tuan, rasa-rasa dalam konteks semasa COVID melanda seluruh dunia ini, Malaysia lah, ya, satu-satunya negara yang mengisytiharkan darurat. Dalam keadaan pandemik ini seluruh dunia, kalau kita tengok status pada hari ini makin teruk, tetapi orang tak mengisytiharkan darurat. Israel tuan, dalam masa setahun setengah 2 tahun ini dah 4 kali pilihan raya gagal. Ya, memang setiap kali pilihan raya dia tak dapat membentuk kerajaan. Ya, nak membentuk kerajaan campuran pun payah, buat pilihan raya sekali. Ya. Hari ini tuan-tuan, Israel kesnya turun hanya lebih kurang 200 ke 300 kes hari dengan 8 atau 10 kematian. Ya, Israel. Kejayaan mereka untuk takbir dengan imunisasinya yang tinggi atau vaksinasinya berjaya. Ya. Boleh buat. Tak ada emergency, tak ada darurat. Tak perlu darurat, jangan. India pula. Hari ini tuan-tuan, India 153 hari ini perlu cek ya. Yesterday, last 24 hours, 153K, 153,000 kes sehari. Ya. Kematiannya 800 orang lebih kurang, cuba boleh cek ya. Dalam John Hopkins punya statistik. Ya. Tak ada darurat kan? Tak ada darurat. Ya. Patuh SOP saja. Brazil juga begitu. Brazil pun teruk tuan-tuan.
80,000 sehari. Ya, kes yang matinya 3,000 lebih beberapa hari yang kebelakangan ini. Menteri Kesihatan dalam tempoh COVID setahun tuan 4 orang adalah Menteri Kesihatan. Seorang pegang keluar, punya demokratik. Tak ada darurat. Kita ni sampai perlu darurat ni apa sebab? Hanya kerana dengan kuasa darurat sahajalah mereka dapat mempertahankan ketidakabsahan mereka itu. Ya, illegitimasi mereka itu. Ya, kedudukan haram mereka itu. Ada keluar itu haram. Bau haram ada satu lagi kata tak keluar. Ya. Ya. Kalau tidak, dia akan jatuh. Begitu. Pertemuan di parlimen ataupun sidang dewan itu merupakan sesuatu yang sangat menggerunkan mereka. Kalau tidak ada darurat, bulan 3 yang lepas kita ada satu sidang yang telah ditetapkan, surat panggilan pun dah ada. Kita pun dah potong batu sekali lagi. Bagi orang dah tak makan. Tiba-tiba tak jadi. Tak ada. Jadi macam mana kita nak mentadbir dengan mengajukan peraturan-peraturan baru, undang-undang, kita nak berbaik undang-undang. Lalu darurat membenarkan mereka buat ordinance darurat. Apa sahaja tuan-tuan, apa sahaja, practically anything they want, they can do it through ordinance darurat. Nak belanja, ikut macam mana, jumlah mana-mana, sumber mana, ya, mereka boleh buat melalui ordinance darurat. Rupanya tuan, memang darurat memberikan mereka kuasa. Tetapi kuasa itu seperti kuasa fata morgana. Ya, it's not a real power. Jadi walaupun dia buat dengan semangat, kita boleh buat ini, tapi mereka tahu kegentaran itu ada kepada mereka. Ya, maka untuk memperkuatkan lagi, dibeli ada di parlimen. It is very sad to say that these are fellow MPs, kawan-kawan kami, kawan Abang Man, ya, yang struggle sama-sama daripada awal zaman reformasi, bersusah payah, yang ditangkap, tetapi bila tiba ujian begini, sanggup menjual diri mereka. Ya. Jadi ini adalah kaedah mereka mempertahankan jumlah mereka, kerana mereka katanya nakkan stability, dan mereka tak dapat stability ini. Ya, kita ada 2 pending by election, satu di apa di salah satu nama? Liu, yang Liu Hui Piong yang mati, menteri di Jabatan Perdana. Apa nama tempat? Allah, yang si Hamzah tadi. Batu Sati. Dan juga satu lagi di Greek, ya, Greece, ya. 2 parlimen, Don Bugaya, ya. Tak apa buat. Dan sidang, pilihan raya negeri Sarawak is due by June this year. Ya, tapi nampaknya tak akan diajukan. Ya. Jadi sampai begitu sekali suasana negara kita ketakutan daripada pemerintah, lalu dibuat darurat. Jadi kami yang di parlimen ini tuan-tuan, our sole and original tugas kita sebagai ahli parlimen is legislation, membuat undang-undang, bukan yang menjaga kawasan, yang nak pergi melawat orang mati, orang kahwin, orang beranak, orang sakit sebagainya. Itu adalah tugas-tugas sampingan. Tak buat itu, pergi dewan, wajib. Ya, tak pergi dewan, buat itu sonsan. Ya, tapi kita buat dua-dua. Kerana sidang dewan bukan senjata. Kita ada recess, ada rehat. Masa rehat, kita attend untuk awal konstitusi. Di mana-mana sistem itu. Tapi tugas utama kita, we are called legislators. Pembuat undang-undang. Bukan pegawai kebajikan, bukan pegawai pembangunan daerah. Ya, itu semua ada tugas-tugas itu semua ada. Di Jabatan DU semua ada tugas-tugas. Tetapi tugas asasi kami itu ditarik-tarik. Jadi terbangun-bangun lagi kan, nak buat apa ni? Nak buat undang-undang, itu yang turun ke kawasan. Buatlah benda-benda tu. Ya, tetapi kita berbohong dengan rakyat. Orang tanya macam mana ini patut dipindah. Ini menyusahkan doktor-doktor yang baru tak ada kerjaan. Ada undang-undang untuk memberikan mereka jawatan. Dia tak terima. Ya.
kita nakkan peruntukan ini dibahagikan begini, mesti diluluskan dewan. Tak ada sidang dewan. Jadi apa tugas kita? Sebab itu kalau dah macam itu, ya kita ubah saja. Tetapi setelah Muhyiddin berusaha tarik beli, ya, ahli parlimen bawa ke sebelah dia, kumpulkan nama. Dia kata 8 lagi katanya yang akan ditarik dan Hamzah Zainuddin. Tapi tak berjaya juga, dia tak ada juga. Yang kita orang nak keluar dia, ya. Orang UMNO nak keluar. Jadi ketidakstabilan ini, tuan-tuan, tidak akan membantu negara kita. Pelabur-pelabur asing bukan setakat tak masuk, tuan-tuan. Yang dah ada dalam negara pun keluar. Amat malang, tuan-tuan. Malang. MNC, multinational dan syarikat-syarikat unicorn yang ada bisnes Malaysia mula pindah ke negara jiran. Vietnam of all the places, Indonesia, Thailand. Jadi kita seolah-olah menjadi sebuah negara yang orang cuba lari, takut pada kita. Macam kita dah jadi lepers. Tahu apa lepers? Orang yang berpenyakit kusta. Dulu tuan-tuan, orang penyakit kusta ni, orang takkan dekat kita. Takut, tengok kena lari. Sebab itu orang kusta ditempatkan di satu tempat-tempat yang khusus, di kuarantin tempatnya. Contohnya di leprosarium di Sungai Buloh, tempat orang leprosi, orang kusta. Situ penempatan dia. Dan ada tempat-tempat yang lain macam di pulau-pulau, ya, yang tak sebutkan, ya. Macam orang takut. Walaupun sebenarnya kusta hari ini memang boleh dirawat. Sampai begitu sekali pandangan orang pada kita. Ya. Jadi sampai bila kita nak macam itu? Ya. Bila keadaan sedemikian, pekerjaan hilang, ya, syarikat ditutup, ya, maka graduan, akhirnya graduan yang telah belajar di universiti 4 tahun keluar gajinya 1,000. Graduan mengumumkan, menteri kata apa? Bersyukurlah. Better than nothing. Learn the trade, ya. Lepas itu besok dapat naik. Menteri kata dia apa? 60,000. Kata dia apa? Orang tanya berapa saya sampai 60,000. Saya bawa. Jadi dalam keadaan itu, kita ni demoralize. Pentadbiran negara ini membuat kita demoralize. Rakyat jadi helpless. Ya. Kita ni ahli parlimen ni merumah lah juga. Tapi jangan kita merumah lebih. Orang kaya marah pula, ya. Kamu tak ada parlimen pun ada gaji yang kami habuk pun tak ada. Tetap pula. Ya. Tetapi kita tak dapat melaksanakan. Semua tak dapat melaksanakan tanggungjawab mereka. Akhirnya negara akan bodoh. Ya. Jadi besok bila kita ambil alih apa yang tak ada, nak mula balik daripada A, ya, daripada alif, ya, alif, nak alif, kita selalu sign kontrak, PM to P. Lagi abang mak PM lah, bantu menteri. Jadi dalam keadaan ini, tuan-tuan, kita akan kehilangan kewibawaan. Dan tumpuan dan fokus kerajaan pun sudah mula lari. Ya. Dari segi pendidikan, dah huru-hara. Menteri Kanan Pendidikan, huru-hara. Ekonomi, Menteri Ekonomi kita, ya, Tok Pa, huru-hara juga. Menteri yang menjaga MIDI, lagi dah huru-hara. Okey. Menteri yang menjaga perumahan, malas nak komen, ya. Yang bagus sikit yang Sani cerita tadi, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Azhar dia komen, ya. Tadi dia senang membantu Rina, macam juga. Jadi hari ini dicakap tu macam dia tak berhati. Bukan apa, dia jadi membantu gaya sikit, ya. Tapi tak apa, kita akan recover balik ketimbang masa itu untuk kita, insyaAllah. Kita dah usahakan. Jadi tak ada kejayaan yang boleh dibanggakan, ya. Posisi negara, kedudukan negara kita
Kadang-kadang masih terjual maruah negara kita. Ada menteri yang dibawa pergi keluar negara untuk bertemu dengan sebuah negara Arab di sana. Dimaklumkan bahawa tujuannya untuk menyertai gerakan mengiktiraf Israel. Dan ini tuan-tuan sangat tidak baik. Lalu bila balik ke sini, ada negara-negara dunia yang lain yang sudah menjegil mata pada dia. Lalu dia pergi kepada negara tersebut dengan rasa khawatir. Lalu dia kata, kita adik-beradik, lu abang besar. Sampai begitu, maruah kita. Ini menteri-menteri kita ni sangat-sangat tidak berdisiplin. Siapa nak korek? Siapa nak memperbetulkan? Kita dalam zaman darurat. We have XL size cabinet yang bercakap seorang menteri, menteri pertahanan saja. Dulu Abang Mat, menteri pertahanan seorang saja. Patutnya kami dua menteri yang Malaysia, dan menteri pertahanan, menteri kesihatan sosial sahabat kita, ekonomi mentariah. Tetapi size yang ramai tahu apa? Siapa berani cakap? Timbalan menteri langsung dia tuan-tuan. Menteri Kesihatan pula, dalam bab kesihatan pun dia tak boleh bergerak. Orang lain dia vaksin orang lain. Kalau saya dalam Menteri Kesihatan, Abang Mat tadi mau ke? Tak boleh itu, tak boleh. Tapi itulah keadaannya yang saya rasa menyebabkan rakyat bukan tak puas hati tuan-tuan macam dulu bila tak puas hati apa jadi? Kita keluar dia raya. Banyak kita tak puas hati apa yang ada sebut tentang undi 18 tahun. Sangat kita tidak puas hati. Lama kita berjuang untuk undi 18 tahun. Lama kita berjuang untuk automatic registration. Dulu kita kata bagi bersih. Ada semua tu di belakang kita. Tulis tu. Belakang ya. Dan kita bawa ke parlimen dalam jangkaan terpilih. Parlimen untuk memperbaiki sistem pilihan raya. Saya di dalam, Azmin di dalam, Anthony Lok dalam, campur yang lain. Ada ahli parlimen bebas seorang dan belah PN. Memang bersetuju 18 tahun. Setuju automatic registration. Tetapi ada halangan perlembagaan. Tak boleh nak buat ketika itu. Dimasukkan di dalam laporan akhir, bersetuju, but no time frame. We can understand. Ada perlembagaan. Tiba kita memerintah, we don't have the two-third majority, tak ada. Memang kita tak sampai 2/3, 131 maksimum. Tetapi atas tanggungjawab kita kepada harapan rakyat kali ini, kita bawa usul pindahan perlembagaan untuk umur pengundi 18 tahun dan juga automatic registration. Kita terpaksa pindah. Sebab itu syaratnya. Kalau nak laksana, pindah. Nak pindah, kita two-third majority. Kita tak ada. How do we do it? Kita nak tunggu kita menang 2/3 baru dapat. Tak boleh. So kita usulkan juga, bawa parlimen dan kita pujuk. Dan secara rasionalnya, antara penyokong kuatnya ialah Ustaz Ali Awang. Dan pas, setuju. Dan Menteri beliau itu, saya sagi pun berikhtiar berjumpa pemimpin MP-MP yang lain buat parlimen. Akhirnya undang-undang itu lulus dengan majoriti 2/3. Bukan senang itu. It is a medical effort. One of the big successes of PH is our ability to amend the constitution without having our own two-third majority. I don't think it can happen. Dulu zaman BN tuan-tuan, pas nak bawa pindahan perlembagaan tak ada 2/3 majority. Dulu pula pembangkang, kemudian bawa RUU tuan-tuan. Boleh majoriti RUU 355, tak perlu 2/3. Boleh simple majority. Bawa kata tuan-tuan, bentang jauh lagi. Bentang hit and run punya tuan-tuan. Dan nak bentang orang nak sokong, dia lagi. Tapi ini without majority, we proceed untuk memindahnya tak lulus. Tiba-tiba dah lulus tuan-tuan. Senang-senang dia SPR kata tak nak buat. Tak malu ke kepada rakyat? Tak malu kepada Agung yang telah meluluskan sign tidak perlembagaan tuan. Apa yang susah sangat? Automatic registration. Automatic registration. It is administrative.
Sahaja administratif je. Administratif dua. Kalau you nak tenaga kerja, ambil special task force untuk buat. Ya, automatic registration. Semua teknologi saja. Tetapi tak ada will nak buat itu. Kerajaan PN tak ada political will to do it. Jadi dia akan melepaskan peluang anak-anak muda 1.2 juta, 3 kohort, kohort 18, 19, 20. Ya. Setiap kohort kita di Malaysia ni setahun 400 newborn, ya, 400 lahir. Jadi kohortnya 4,000. 3 kohort 1.2 juta. Itu 1.2 juta campur 4 juta yang tuan-tuan yang ada yang tak mendaftar ni, itu yang jadi 5 juta. Tahun depan lagi 400,000 masuk. Setiap tahun 400,000 kohort masuk. Ini yang akan rugi. Walau mereka ni muda 18 tahun, tapi mereka boleh masuk ke tuan-tuan. Boleh pegang satu, boleh tembak musuh. Nak tembak musuh boleh, nak mundi tak boleh. Tak matang kata Ustaz Adi. Apa punya ridiculous? Dia belum motor. Jangan gitu. Baik. Kahwin bawah umur okey, ya, matang. I think there's something very wrong with some of the leaders. Ya. Mereka berada di puncak kuasa. Ya. Jadi tuan-tuan, jangan salah kepada orang untuk mula lanjut. Kita rasa it is high time, masanya, ya, kita memberikan penekanan atau tekanan pada kerajaan. Kita di PKPH di dalam salah satu resolusi ada langkah-langkah politik yang kita khususkan untuk menggerakkan kebangkitan ini dengan turun ke seluruh negara. Ya, COVID tak COVID, kita jaga. No reason for them to stop us kalau kita ikut peraturan. Okay. Disupport, disokong oleh teknologi. Hari ini kita tahu orang ramai yang mengikuti kita secara online, tetapi itu dia rakamkan lagi, play over, ya, untuk beberapa hari insyaAllah akan sampai di sini. Kita nak bangkitkan rakyat supaya jangan rakyat fed up. Bila rakyat fed up besok tuan-tuan langsung kecewa, ya, just attitude pun dah malas tidak terlibat. This is going to be very bad for the country. Jadi kita nak memperbaiki balik sistem, mengambil balik kerajaan dan meneruskan usaha reformasi yang telah kita buat. Sayang tuan-tuan, 22 bulan kita dah mulakan reformasi. Tapi kadang-kadang kita sendiri pun kata, what do you do in the last 22 months? 22 months tuan-tuan. Memang berperlu panjang membunyi satu bulan tuan-tuan. Dan kita dah buat banyak dah. A lot that we have done in that 22 months sebagai permulaan kepada reform-reform yang kita janji. Sebab kita ni kerajaan reformasi. Ya, dan reformasi tidak berhenti abruptly like that. Berarti dah buat itu semua, tidak. Kita masih terus. Sebab itu insyaAllah kita akan buka lembaran semula untuk reform. Banyak kita dah buat. Reform parlimen. Dulu tuan-tuan, parlimen yang betul-betul tempat menanggung je. Ya. Bentang pertama, kemudian bawa peringkat jawatan kuasa. Saya tahu jawatan kuasa, orang tu juga. Cuma turunkan cokma daripada atas turun ke bawah. Dah jawatan kuasa. Orang tu juga bincang. Kalau begini dah kedua, 3 peringkat jawatan kuasa, tangguh bawah kepada semua stakeholders, pemegang taruh. Siapa saja, NGO, individual, parti politik, termasuk ada di parlimen yang berminat. Bincang umat-umat undang-undang tu, luluskan di peringkat jawatan kuasa, bawa balik ke majlis. No. Itu cara. Ini dia. Turun ini, okey, jawatan kuasa. Setuju? Setuju. Okey. Jawatan kuasa dah setuju, naik balik, sekarang kita bersidang balik dalam peringkat. Ini cara ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita yang berfikir sikit, what am I doing? Ya. Tapi tak apa lah, lagi jalan. Jadi, what am I doing? Itulah. Tapi tak ada makna. Ya. Jadi kita dah susun balik struktur reform parlimen, buat select komiti. Itu pun tak cukup lagi, tapi 22 bulan. Biar try. Pindah perlambatan, SPR dapat kebebasan, ya. Lantik orang yang bukan daripada kalangan formal. Government servant as always biasa dibuat. Ya, SPRM pun kita bawa orang dari luar untuk cuba, ya, membolehkan. AG pun kita bawa daripada
orang yang bukan daripada struktur dalaman untuk menunjukkan pembaharuan. Ya, banyak kita dah buat. Ya, reform ekonomi, GST. Tuan-tuan, dulu orang melabarkan ini, mana ada orang berjuang yang UMNO PM pun suruh-suruh nak buat GST balik, tak ada pula. Dulu kata GST yang terbaik, dia kata no, SST. Banyak bidang kita berkempen, orang buang GST. UMNO kata terbukti. Tapi bila dia mengajak, tak ada pula kata nak bawa balik GST. Ya, artinya apa kita buat itu betul. Ya, lawan kleptokrat, dakwa, ya, semua ini kita buat dalam tempoh. Banyak lagi kita nak buat. Kita bawa ketua hakim negara, orang perempuan menang-menang, tuan-tuan. Ya, walaupun itu bukan katanya reform yang besar, tetapi sebagai permulaan pada idea-idea reform yang baru. Kita nak judiciary ini betul-betul bebas. Ya, bila dia hukum nanti itu adalah kerana dia bebas. Dia bukan kita paksa, bukan kita hukum, ya. Jadi 22 bulan memang tak cukup. Jadi dia kata, ambil dari kuasa insyaAllah. Ya, sama ada sekarang atau melalui pilihan raya, kita akan kembali dan balik dan minta kita sampai kepada rakyat. Saya rasa sabar untuk melakukan perubahan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada penganjur, ya, apa nama itu, dari Syahimi Abdul Rahman sebagai pengurusi mobilisasi wilayah bersama dengan pengurusi mobilisasi nasional. Ya, ini antara roadshow, ini banyak lagi, ya. Jadi saya dah melakukan tanggungjawab di wilayah. Ya. Kita buat, mudah-mudahan ini sebagai satu perangsang membuka bicara kepada seluruh gerakan. Kalau ini mungkin kita akan kena buat bersama-sama dengan PH. So all our events must be seen as PH. Kalau we are one solid group, ya. This number dalam PH ni solid. Yakin dengan tuan-tuan, kita solid. Apa orang kata tentang AP, nampak ke mana? We are one solid group. Teruskan perjuangan kita. Terima kasih sekali lagi. Sesuai wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Setiausaha Agong Rangka Ahli Parlimen Lumut YB Dr. Hatta P.Ramlee. Dulu kalau Presiden PAS ada cakap undi yang tak matang akan melahirkan kerajaan tak matang. Tapi waktu saya umur 13 tahun, ada pakcik di surau suruh isi borang PAS sebab dia kata Hakim Majid dah boleh isi.